Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tambim bil khair wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil adim. Alhamdulillah, sentiasa kita bersyukur kehadirat Allah Ta'ala kerana Allah masih mengurniakan nikmat-nikmatnya kepada kita semua. Tuan-tuan, puan-puan, muslimin dan muslimat jamaah surau Al-Mawaddah yang dikasihi lagi dirahmati Allah Ta'ala sekalian. InsyaAllah pada subuh ni kita sambung semula kuliah tafsir Al-Quranul Karim suratu An-Nisa. Pada minggu lepas Alhamdulillah kita dah sampai ayat 6. So pada subuh ni insyaAllah kita sambung bermula ayat 7 sehinggalah nanti ayat-ayat seterusnya insyaAllah ta'ala. Baik, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah An-Nisa ayat 7, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Lirrijali nasibun mimma tarakal walidani wal aqrabuna walinnisa'i nasibun mimma tarakal walidani wal aqrabun mimma qalla minhu aw kathur nasiban mafruḍa. Yang bermaksud orang-orang lelaki ada bahagian pusaka dari peninggalan ibu bapa dan kerabat, dan orang-orang perempuan pula ada bahagian pusaka dari peninggalan ibu bapa dan kerabat, sama ada sedikit atau banyak dari harta yang ditinggalkan itu, iaitu bahagian yang telah diwajibkan ataupun ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat yang dikasihi lagi dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayat Allah Subhanahu wa ta'ala ni menyatakan tentang bahagian harta pusaka. Ayat ini menjelaskan bahawa agama Islam memberikan bahagian harta pusaka kepada lelaki dan wanita secara adil. Ayat ini diturunkan Allah Subhanahu wa ta'ala kerana pada masa jahiliah dahulu kaum perempuan atau golongan yang dipandang lemah tidak mendapat harta pusaka sama sekali. Disebutkan oleh ulama-ulama tafsir kita, kana al-arabu fil jahiliyah, orang-orang Arab jahiliyah pada masa dahulu, la yuwarrithuna ad-du'afa kan nisa was-sibyan wa yaj'aluna al-mirath lirrijalil aqwiya. Pada masa jahiliyah dahulu, mereka tidak memberikan harta pusaka kepada golongan-golongan lemah seperti perempuan, kanak-kanak, ya, tidak mendapat. Bahkan orang tua pun yang dah uzur tidak mendapat. Mereka menghadkan harta pusaka itu hanya kepada lelaki yang dipandang kuat sahaja. Kenapa demikian? Li'annahum biza'mihim ahlul harb wal qatl. Kerana mereka memandang lelaki-lelaki yang kuat ini dapat berperang untuk membela kabilah mereka ataupun bangsa mereka. Inilah gambaran praktik yang berlaku pada masa jahiliah dahulu. Islam datang mengubah itu. Maka ayat ni dikatakan para ulama, ia sebagai thawrah, ya, ia sebagai satu revolusi daripada Al-Quran untuk mengubah bentuk kehidupan pada masa jahiliah dahulu kepada
keadaan yang lebih baik. So pada ayat ni Allah menyatakan lirrijali nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabun. Untuk orang-orang lelaki, sama ada dia kanak-kanak ataupun remaja, dewasa, dah tua, ya, dia ada bahagian daripada harta pusaka yang ditinggalkan oleh kedua ibu bapanya ataupun kaum kerabat dia. Ya. Walin nisa'i nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabun. Begitu jugalah dengan perempuan. Sama ada dia kanak-kanak, remaja, dewasa, belum berkahwin, sudah berkahwin, ya. Dia ada bahagian tertentu daripada harta pusaka yang ditinggalkan oleh kedua ibu bapanya ataupun kaum kerabatnya yang meninggal dunia. Syariat ini syariat yang pertama untuk menegakkan keadilan. Maka prinsip utama dalam syariat Islam ni adalah untuk menegakkan keadilan. Apabila diteruskan kebiasaan orang-orang jahiliah dahulu, maka tidak ada keadilan. Anak yang lahir daripada rahim yang sama boleh tidak mendapat harta pusaka hanya disebabkan dia mungkin perempuan. Hanya lelaki saja yang dapat. Maka Islam datang untuk menegakkan keadilan itu. Maka Allah Ta'ala menyatakan dalam Al-Quran, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Allah Ta'ala perintahkan untuk berlaku adil dan berbuat baik. Kerana itulah prinsip syariat Islam ni. Dalam setiap hukum hakam syariat ni mengandungi nilai-nilai keadilan. Ya, mengandungi nilai-nilai keadilan. Di sisi lain, ya, syariat Islam ini datang seperti syariat tentang pembahagian harta pusaka ini. Ini Islam datang untuk mengangkat darjat mereka, golongan-golongan yang dipandang lemah. Wanita dipandang lemah, kanak-kanak dipandang lemah, ya, orang-orang yang dah uzur dipandang lemah. Islam datang untuk mengangkat darjat mereka, termasuk anak yatim yang dipandang lemah. Islam datang untuk memberikan perlindungan kepada mereka. Maka Masya Allah, agama Islam ni seperti namanya, agama yang membawa kepada keselamatan, kesejahteraan untuk semua orang. Sama ada dia lelaki ataupun perempuan, ya, dia orang tua ataupun masih muda, ya, dia masih ada orang tua atau bahkan tidak ada orang tua sekalipun, Islam memberi jaminan keselamatan kepada mereka. Ya, maka ayat ni perlu untuk sama-sama kita fahami dengan baik, ya, supaya kita dapat menempatkan anak lelaki dan anak perempuan itu secara adil, tanpa mengutamakan salah satunya dan membiarkan atau merendahkan salah satunya. Baik, kemudian daripada ayat ni kita dapat faham bahawa haqqul mar'ati fil ithri thabitun bil kitab was sunnah. Hak perempuan untuk mendapatkan harta pusaka sabit Allah Ta'ala sebut di dalam Al-Quran maupun di dalam sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Baik, seterusnya pada ayat ni Allah Ta'ala menyatakan mimma qalla minhu aw kathur, ya. Sama ada sedikit atau banyak harta yang ditinggalkan itu. Ini satu penegasan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahawa berapapun jumlah harta yang ditinggalkan oleh kedua ibu bapa atau kaum kerabat itu, maka lelaki dan perempuan mesti sama-sama mendapatkan bahagian mereka. Ulama tafsir mengatakan Allah Ta'ala nyatakan dekat sini mimma qalla minhu aw kathur, ya, sedikit atau banyak harta yang ditinggalkan itu.
Kerana ada orang-orang yang berfaham perempuan hanya dapat bahagian harta pusaka kalau harta yang ditinggalkan itu banyak. Kalau sedikit tak dapat. Ini sangkaan sebahagian orang. Maka Allah Ta'ala ingin menjelaskan, ingin menegaskan bahawa sangkaan mereka itu sangkaan yang salah. Sedikit atau banyak, mereka mesti sama-sama mendapatkan bahagiannya, lelaki dan perempuan. Menarik sungguh pada ayat ni, Allah Ta'ala mendahulukan perkataan qalla yang bermakna sedikit daripada perkataan kathur yang bermakna banyak. Maksudnya apa? Allah betul-betul nak menegaskan bahawa jangan kamu ingat perempuan ni hanya dapat harta pusaka kalau harta pusaka itu banyak. Tak. Sedikit pun mereka wajib untuk dapat. Kerana sebagaimana ada bahagian lelaki pada harta pusaka tersebut, perempuan juga mempunyai bahagian pada harta tersebut. Tak ada beza. Ya. Walaupun nanti selepas ini pada ayat 11, ayat 12 Allah Ta'ala menjelaskan jumlah bahagian-bahagian masing-masing. Ya, ada mungkin di sana nanti perbezaan, tetapi perbezaan itu bukanlah nak menyatakan bahawa lelaki lebih utama berbanding perempuan. Tak. Ya, nanti ada perbezaan bahagian itu kerana realitinya tuntutan hajat kehidupan lelaki dan wanita berbeza. Ya, jadi ayat ini menjelaskan kepada kita tentang keadilan agama Islam dan bagaimana agama Islam ni betul-betul ingin mengangkat darjat orang-orang yang dipandang lemah oleh orang-orang jahiliyah pada masa dahulu. Ya, sepatutnya semangat Islam inilah yang hidup pada setiap yang hidup pada di dalam jiwa setiap orang-orang Islam. Apa dia? Nak menegakkan keadilan. Tegakkan keadilan. Ya. Dahsyatnya keadilan dalam Islam sampai-sampai Allah menyatakan wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala an la ta'dilu. Jangan sampai kebencian kamu kepada satu kaum membuat kamu tidak berlaku adil kepada mereka. So maksudnya hatta kepada orang yang mungkin kita tak suka sekalipun, keadilan mestilah ditegakkan. Ini yang mesti dilakukan oleh orang Islam. Ya, mesti menegakkan keadilan. Yang kedua, semangat orang Islam ni mestinya untuk mengangkat darjat orang-orang yang dipandang lemah. Ya, golongan du'afa, golongan-golongan lemah. Ya, mestinya itu yang menjadi semangat kita sebagai orang Islam untuk menzahirkan agama Islam ini sebagai agama yang adil, agama yang peduli dengan orang-orang yang lemah. Baik, hujung ayat ni Allah menyatakan nasiban mafruḍa. Ya, nasiban mafruḍa maksudnya bahagian yang telah diwajibkan. Bahagian-bahagian lelaki dan wanita ini telah ditetapkan oleh Allah Ta'ala. Qad qaddarahul alimul hakim. Allah Ta'ala telah tetapkan, ya, bahagian mereka masing-masing, dan Allah itu Rabb yang maha mengetahui dan Rabb yang maha bijaksana, sehingga kan Allah Ta'ala yang menetapkan bahagian-bahagian masing-masing itu tidak ada kesalahan atau kesilapan walau sedikit pun. Ya, baik, itu kandungan ayat yang ketujuh daripada surah An-Nisa. Ya, kita teruskan ayat 8. Pada ayat yang ke-8 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza hadaran qismata ulul qurba wal yatama wal masakin farzuquhum minhu wa qulu lahum qawlan ma'rufa." Yang bermaksud, dan apabila kerabat, maksudnya ni kerabat yang tidak berhak mendapat harta pusaka, dan anak-anak yatim serta orang-orang miskin hadir ketika pembahagian harta pusaka itu,
maka berikanlah kepada mereka sedikit daripadanya dan berkatalah kepada mereka dengan kata-kata yang baik. Ya, tuan-tuan, puan-puan muslimin dan muslimat yang dikasihi lagi dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, ayat Allah Taala ni menjelaskan, ya, wa idza hadaral qismah, ya, apabila hadir pada waktu pembahagian harta pusaka itu ulul qurba, kaum kerabat. Maksud dekat sini kaum kerabat yang mana mereka tidak berhak mendapat harta pusaka. Kerana macam ni, tidak setiap kaum kerabat kita mereka berhak mendapatkan harta pusaka daripada kita. Saya bagi contoh saja, ya. Saudara kepada ayah kita misalnya, dia adalah kerabat, tetapi dia belum tentu mendapatkan harta pusaka seandainya saudara dia meninggal. Ya, kalau mungkin kerana ada anaknya, ya, ada isterinya, masih ada kedua orang tuanya. Jadi kaum kerabat ini ada yang diistilahkan dalam ilmu faraid yang mahjub. Mereka terhijab. Oleh kerana masih ada waris yang lain, maka dia tidak dapat. Maka dalam waris itu ada prioriti dia. Ya, contoh lain begini. Selagi mana ada anak, maka cucu tidak dapat. Ya, dia mahjub. Misalkan datuk ni meninggal. Ya, datuk meninggal, atau seseorang meninggal, dia ni yang meninggal ni dia ada anak dan ada cucu. Cucu boleh dapat tak? Kalau anak masih ada, dia cucu tak dapat. Kenapa? Mahjub, dia terhalang. Ya, kerana prioriti adalah anak. Ya, jadi kaum kerabat ini tidak semua mendapatkan harta pusaka. Itu yang perlu untuk kita ketahui. Ya, wal yatama, begitu juga anak yatim. Misalkan ketika hendak membahagikan harta pusaka ini, kaum kerabat yang sebenarnya mereka tidak berhak dapat harta pusaka hadir dekat situ. Ada wal yatama, ada anak yatim yang juga datang, wal masakin, ada juga orang miskin, ya. Maka Allah Taala kata farzuquhum, beri mereka sedikit. Beri mereka sedikit. Ya. Wa qulu lahum qawlan ma'rufa, dan ucapkan kata-kata yang baik kepada mereka. Masya Allah, inilah salah satu kemuliaan syariat Islam ni. Ya, bagaimana syariat Islam ini bukan sekadar menegakkan peraturan, tetapi di sana ada akhlak yang sangat tinggi, ada akhlak yang sangat lembut, ada akhlak yang sangat mulia. Ya, sehingga kan Allah menyatakan, kalau misalkan kamu sedang hendak membahagikan harta pusaka, lalu datang ke situ kaum kerabat yang dia memang tidak berhak untuk mendapat harta pusaka, ada anak yatim hadir, ada orang miskin hadir, ya, maka berilah sedikit kepada mereka dan ucapkan kata-kata yang baik. Kenapa? Nak menjaga perasaan mereka, ya, nak menjaga perasaan mereka supaya mereka tidak bersedih, supaya mereka merasa diperdulikan. Inilah betapa mulianya agama Islam. Pada ayat ini menarik apabila kita perhatikan, ya, Allah menyatakan wa idza hadaral qismah. Ya, Allah Ta'ala mendahulukan perkataan qismah. Qismah dekat sini dia berkedudukan sebagai maf'ul, sebagai objek. Ya, fa'il dia adalah ulul qurba wal yatam wal masakin. Allah Ta'ala dahulukan dekat sini perkataan qismah. Ya, salah satu hikmahnya, kata para ulama tafsir kita, ialah kerana Allah Ta'ala nak menunjukkan betapa pentingnya pembahagian harta pusaka itu.
supaya dibahagi dengan betul-betul. Sehingga kan Allah Ta'ala dahulukan perkataan al-qismah yang bermaksud pembahagian harta pusaka. Ya. Baik, seterusnya Allah Ta'ala menyatakan ulul qurba wal yatama wal masakin. Allah mendahulukan perkataan ulul qurba, kaum kerabat. Ini menunjukkan kepada kita bahawa kaum kerabat, ya, kaum kerabat mesti diutamakan dalam berbuat baik. Hatta berbanding anak yatim dan orang-orang miskin. Ya. Ulama tafsir mengatakan qaddama ulul qurba 'alal yatama wal masakin. Pada ayat 8 ni Allah mendahulukan ulul qurba, iaitulah kerabat, daripada al-yatam wal masakin, anak-anak yatim dan orang-orang miskin, li'anna al-ihsana ila al-qarabah afdalum min al-ihsani ila al-yatim wal masakin. Kerana berbuat baik kepada kaum kerabat itu lebih utama berbanding berbuat baik kepada anak-anak yatim dan orang miskin. Berbuat baik kepada anak yatim dituntut dalam agama. Kepada orang miskin juga macam tu. Tetapi kalau ada kaum kerabat kita yang mana dia mungkin susah, dia miskin, dia memerlukan, maka dialah orang yang paling utama untuk kita beri. Dialah orang yang paling utama untuk kita bantu. Jangan sampai kita bantu orang yang jauh, tapi keluarga sendiri kita tak bantu. Maka ada satu kisah yang disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, ya. Ada seorang yang bernama Maimunah binti Al-Harith, ya. Maimunah binti Al-Harith radhiyallahu ta'ala anha ni, dia memerdekakan seorang hamba sahaya perempuan, dan dia tak minta izin kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi SAW perasan bahawa dia telah memerdekakan seorang hamba sahaya perempuan. Lalu apa kata Nabi SAW? Ama innaki law a'taitiha akhwalaka kana a'zama li ajrik. Kata Nabi, tahu tak, sekiranya engkau berikan hartamu itu kepada ahli keluargamu, ya, ataupun kepada kaum kerabat, kepada macam saudara, mak macam tu, ya, yang dekat ni, kana a'zama li ajrik, maka pahalanya lebih besar. Dalam riwayat yang lain Nabi SAW ada bersabda, ya, kalau engkau bersedekah kepada kerabatmu, maka engkau akan dapat 2 pahala, kata Nabi. 1 pahala bersedekah, dan yang kedua ialah pahala menghubungkan silaturahim, ya. Jadi pada ayat ni Allah Ta'ala mendahulukan ulul qurba, kaum kerabat, kerana merekalah yang paling utama kita untuk berbuat baik kepadanya. Ini tidak bererti bahawa kita meninggalkan berbuat baik kepada anak-anak yatim dan orang-orang miskin. Tak, semuanya perlu untuk dibantu. Tetapi bila mana dibandingkan mana yang utama, ya, manakah yang utama, membantu orang kaum kerabat kita yang susah, atau anak yatim atau orang miskin, maka jawapannya membantu kaum kerabat adalah yang lebih utama, yang lebih afdal, ya. Tetapi kita juga mestilah memperhatikan memperhatikan anak yatim dan orang-orang miskin, ya. Baik, ayat ini sebagaimana saya sebut sebentar tadi, ini mengajarkan kepada kita satu akhlak yang luar biasa, ya, bahawa kalau kita ada harta, ya, yang hendak dinikmati dan orang lain hadir dekat situ, janganlah kita menunjukkan sikap yang keras hati, sikap yang kedekut, tak peduli langsung dengan mereka. Padahal kita tahu mereka juga memerlukan, maka berilah sedikit kepada mereka. Ini perlu juga untuk kita amalkan dalam kehidupan kita, ya, bukan hanya dalam konteks pembahagian harta pusaka, ya. Dalam kehidupan keseharian kita pun perlu, ya. Jangan sampai kita makan sedap-sedap, ya. Misalkan ada orang yang susah, tak makan, kita tak peduli, ya. Ini antara kes yang pernah berlaku
Dan saya melihat sendiri, ya, seorang majikan dengan keluarga dia makan di satu restoran yang cukup bagus, ya. Dan mereka membawa pembantu mereka situ. Selama mereka makan, saya menyaksikan bahawa pembantu ni tak ada minum dan tak ada makanan yang diorder untuk dia. Apa kerja dia? Hanya menyuapi makan anak majikan dia saja. Padahal mereka makan sedap-sedap, minum sedap-sedap. Wal'iyadzubillah. Ni bukan akhlak Islam. Ni bukan akhlak Islam. Islam mengajarkan kepada kita akhlak. Kalau kita ada rezeki, ada makanan, ada nikmat yang Allah Ta'ala kurniakan, lalu ada mungkin orang hadir dekat situ menyaksikan, bagi kepada mereka. Ya, saya tiba-tiba teringat dengan kisah Ashabul Jannah yang Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Qalam, ya. Kalau tuan-tuan dan perempuan baca dalam surah Al-Qalam, di sana Allah ada menjelaskan kisah Ashabul Jannah. Allah berfirman, inna balawnahum kama balawna ashabal jannah idh aqsamu la yasrimunnaha musbihin wa la yastathnun, sampai seterusnya. Intipati daripada kisah itu, ada beberapa orang yang memiliki kebun yang subur dan banyak hasil. Suatu malam mereka bersepakat, esok pagi cepat mereka nak pergi ke kebun untuk mengambil hasil kebun tersebut, buah-buahan yang ada dekat situ. Mereka bertekad untuk pergi cepat ke sana, pagi-pagi awal pergi ke sana, supaya tidak ada orang miskin yang nampak mereka, sehingga kan orang miskin tu datang meminta kepada mereka. Jadi mereka kedekut sangat, tak nak ada orang miskin melihat mereka mengambil hasil kebun ni, sebab takut orang miskin ni meminta. Apa yang berlaku? Allah Ta'ala menjelaskan ketika mana mereka sedang tidur, ya, fatafa 'alaiha ta'ifum min rabbika wa hum naimun. Saat mereka tidur, Allah turunkan bala bencana menghancurkan kebun mereka itu. Dalam tafsir dikatakan Allah turunkan api daripada langit membakar kebun mereka itu, sehingga kan ketika mana pagi hari mereka sampai ke sana, mereka melihat dah hitam semua kebun itu dibakar oleh api. Apa pengajaran yang kita nak ambil? Ya, kalau Allah bagi kita rezeki, ada orang lain yang mungkin dekat situ, ada jiran kita, ada sahabat-sahabat kita, ada ahli keluarga kita, ada anak-anak yatim, ada orang miskin, ada pembantu dekat rumah kita. Janganlah kita kedekut sangat, tak bagi langsung kepada mereka. Ya, kita perlu untuk memahami perasaan mereka. Andai kata kita berada pada posisi mereka, apa agaknya perasaan kita? Maka Nabi SAW sebut dalam hadis Al-Imam Bukhari, ya, hadis ini sahih. Kata Nabi, idza ata ahadakum khadimuhu bi ta'amih. Apabila pembantu salah seorang kamu datang membawa makanan kepada kamu, ya, fa illam yujlisu ma'hu falyunawilhu luqmatan aw luqmataini. Kata Nabi, kalau kamu tidak duduk bersama dia untuk makan bersama-sama, berilah dia 1-2 suapan daripada makanan yang dia hidang tu. Gini, betapa halusnya ajaran akhlak dalam Islam tu. Pembantu, kalau dia bawa makanan kepada kita, mungkin kita sebagai majikan dia, makanan ni mungkin sedap, dia masak, ya, dia hidang kepada kita, dia bawa, dia sediakan semua. Janganlah pula kita bersikap hati yang keras, langsung tak bagi kepada dia. Kita hanya suruh dia masak, dia hidangkan kepada kita, lalu kita tak beri. Di mana letak perasaan kita kepada dia? Dia yang telah masakkan untuk kita,
Dia yang telah hidangkan untuk kita. Dia yang telah siapkan segala-galanya untuk kita. Di mana letak perasaan kita? Apakah dia tidak ada juga keinginan untuk menikmati makanan tersebut? Mesti ada. Mesti dia juga selera. Mesti dia juga suka. Ya? So, oleh kerana itu sebagai majikan, perhatikan. Kata Nabi SAW. Ya? Jangan kita berkata, oh saya kan dah bagi gaji bulan-bulan dekat dia. Ya betul, itu gaji bulan-bulan dia lah. Tetapi sebagai majikan perlu menunjukkan akhlak Islam yang indah itu. Ya, kita perlu nampakkan akhlak Islam yang indah itu untuk menghargai perasaan orang, menjaga perasaan orang. Ya, dengan pembantu, ya, dengan jiran kita, dengan ahli keluarga kita. Kalau kita ada nikmat tu, jangan sekadar kita tunjuk kita ada nikmat, tapi kita tak peduli dengan orang lain. Ya, inilah salah satu penyakit kita pada zaman moden sekarang ni. Ya. Zaman di mana media sosial ni luar biasa. Kadang-kadang kita suka tunjuk gambar makanan-makanan sedap. Kita sedang makan dekat restoran sedap-sedap. Ya. Kita tunjuk gambar. Tanpa kita sedari, kadang-kadang ada mereka-mereka yang melihat itu, menyaksikan itu, dan mereka ingin untuk menikmatinya. Ada keinginan dalam hati mereka, cuma mereka tidak ada kemampuan. Maka sebaiknya, kalau kita tidak mampu untuk berkongsi dengan orang ramai, dengan orang lain, maka tak payahlah kita tunjuk. Ya, tak payah kita tunjuk. Kita perlu untuk menjaga perasaan sesama orang Islam. Ya, kehalusan perasaan hati itu perlu untuk sama-sama kita jaga. Dan itulah ajaran daripada agama Islam kita. Ya. Baik, kita teruskan ayat 9. Ayat 9 Allah Ta'ala berfirman, وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا. Yang bermaksud, dan hendaklah takut, ya, kepada Allah daripada melakukan aniaya kepada anak-anak yatim oleh orang-orang yang menjadi penjaga, yang jika ditakdirkan mereka pula meninggal, akan meninggalkan anak-anak yang dhaif, ya, anak-anak yang lemah di belakang mereka. Tentulah mereka akan merasa bimbang terhadap masa depan dan keselamatan anak-anak mereka. Oleh itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengatakan perkataan yang betul. Ya. Baik, ayat Allah Subhanahu Wa Taala ni antara ayat yang sangat penting juga untuk sama-sama kita faham. Ya. Allah mengatakan, wal yakhshal ladina, hendaklah takut orang-orang, lau taraku min khalfihim zurriyatan di'afa, kalau mereka meninggalkan generasi anak-anak zuriat mereka yang lemah. Khafu alaihim, tentulah mereka akan takut. Maka hendaklah mereka bertakwa dan mengucapkan kata-kata yang baik. Okey, ayat ni sebagaimana disebut oleh ulama-ulama tafsir kita, ini ditujukan kepada para wali ataupun orang tua dan orang-orang yang menjaga anak yatim, ya, supaya sentiasa berbuat baik kepada anak-anak yatim yang mereka jaga di bawah pengasuhan mereka. Kerana gini, setiap orang dia ada kerisauan kalau dia meninggalkan anak keturunan dia yang lemah. Ya, ibarat kita lah, andai kata kita meninggal, kita membayangkan kita meninggal, mesti kita takut nanti anak-anak kita yang kita tinggalkan, mereka menjadi generasi yang lemah, ya, lemah tentang masa depan mereka, ya, ataupun mungkin mereka nanti dizalimi orang dan lain-lain sebagainya, mesti ada. Ya, so oleh kerana itu Allah Ta'ala menyatakan,
falyattaqullah wal yaqulu qawlan sadida. Hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan mengucapkan kata-kata yang baik. Mafhumnya secara ringkas ni, kata para ulama tafsir gini. Kalau kamu takut, ya, anak-anak kamu nanti, kalau kamu takut anak-anak kamu nanti selepas kamu meninggal mereka menjadi generasi yang lemah, ya, maka hendaklah kamu bertakwa kepada Allah dengan menjaga anak-anak yatim yang ada di bawah penjagaan kamu. Ya. So kalau kamu nak mereka nanti tidak menjadi generasi yang lemah kalau kamu meninggal, maka jagalah anak-anak yatim yang di bawah kamu sekarang ni dengan penjagaan yang betul. Ya, bertakwalah kepada Allah dalam mengurus mereka. Dan ucapkan kata-kata yang baik kepada mereka. Sebagaimana engkau berbuat baik kepada mereka dan mengucapkan kata-kata yang baik kepada mereka, maka nanti kalau engkau meninggal, anak-anak yang kamu tinggalkan juga akan dijaga dengan baik dan akan diucapkan kata-kata yang baik kepadanya. Jadi ini disebut al-jaza'u min jinsil amal. Ya, balasan itu sesuai dengan amal perbuatan kita. Kalau kamu jaga anak-anak yatim yang di bawah penjagaan kamu sekarang ni dengan baik, nanti kamu meninggal, anak yang kamu tinggalkan pula akan ada yang menjaganya dengan cara yang baik. Ini janji daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Baik. Ayat Allah Subhanahu wa ta'ala ni memberi pengajaran yang luar biasa kepada kita bahawa ta'minu mustaqbalil abna bittaqwa wassalah la bil mali wassilah, ya. Untuk menjamin keselamatan masa depan anak-anak itu, ya, Allah Ta'ala nyatakan dekat sini takwa dan berbuat baik, bukan dengan menumpuk harta atau kehebatan yang lain-lain, ya. Kita kalau nak pastikan generasi kita selepas kita meninggal mereka menjadi generasi-generasi yang baik, maka yang mesti kita lakukan ialah takwa kepada Allah Ta'ala, ya, bertakwa kepada Allah, berbuat baik kepada orang yang di bawah kita sekarang, mengucapkan kata-kata yang baik kepada mereka, maka nanti Allah Ta'ala akan membalas perkara yang sama kepada anak-anak kita selepas kita tinggalkan mereka, ya. Kerana meninggalkan generasi yang lemah itu sesuatu yang dihindari dalam Islam, ya. Maka orang tua dia mesti berusaha sedaya upaya yang dia mampu supaya dia tidak meninggalkan generasi yang lemah, ya. Setengah ulama mentafsirkan ayat ini malah lebih luas lagi, keluar daripada konteks pengasuhan anak yatim. Intinya kita mesti ada perasaan takut kalau kita meninggalkan generasi kita yang lemah dari sisi apapun. So oleh kerana itu salah satu usaha yang mesti kita lakukan supaya mereka tidak menjadi generasi yang lemah, bertakwalah kepada Allah Ta'ala semasa hidup kita dan sentiasa mengucapkan kata-kata yang baik. Takwa kita dan ucapan baik kita ni insya-Allah nanti akan kembali kepada anak-anak kita selepas kita meninggal. Mereka juga akan mendapatkan perkara-perkara yang baik dalam kehidupan mereka sehingga mereka tidak menjadi generasi yang lemah, ya. Baik, kita teruskan ayat 10. Ayat 10 Allah berfirman, innal ladina ya'kuluna amwalal yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim nar wa sayaslawna sa'ira. Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, sebenarnya mereka itu hanyalah menelan api ke dalam perut mereka, dan mereka pula akan masuk ke dalam api neraka yang menyala-nyala. Ayat ini Allah Ta'ala jelas mengancam orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim. Innal ladina ya'kuluna amwalal yatama zulma. Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim. Ya, dia makan harta anak yatim secara zalim. Maknanya kalau tidak secara zalim tidak ada masalah. Sebagaimana kita bahaskan sebelum ni, ya.
Tetapi Allah Ta'ala sebut pada ayat sebelum ni, kalau dia kaya, falyasta'fif, sebaiknya dia jangan ambil harta anak yatim. Ya. Tetapi kalau dia fakiran, ya, kalau dia fakir, dia susah, tapi dia memegang harta anak yatim dan menjaga anak yatim, dia boleh makan daripada harta anak yatim tu sekadar hajat keperluan sahaja. Orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, mungkin dia ambil harta anak yatim tu, dia tipu kah, dia tukar kah, dia ambil secara serakah kah, ya, maka sebenarnya innama ya'kuluna fi butunihim nar. Kalau dia makan harta anak yatim tu, samalah dia dengan memasukkan api ke dalam perut dia, dan nanti di akhirat dia akan masuk ke dalam api neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, maka para ulama kita mengatakan, dan juga disebut dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, 7 daripada dosa besar itu salah satunya ialah memakan harta anak yatim. Maka berbuat zalim kepada anak yatim menjadi salah satu punca utama seseorang dimasukkan ke dalam api neraka. Sebaliknya, berbuat baik dengan anak yatim menjadi salah satu sebab utama seseorang dimasukkan ke dalam syurga Allah. Sebagaimana Nabi SAW bersabda, ana wa kafilul yatim fil jannah. Saya dan orang yang membela anak yatim berada di dalam syurga. Tuan-tuan, perempuan muslimin dan muslimat yang dikasihi lagi dirahmati Allah Ta'ala sekalian, saya ingat kuliah kita pada subuh ni sampai ayat 10 saja daripada surah An-Nisa ni. InsyaAllah pada kuliah akan datang kita akan sambung ayat seterusnya, ayat 11, ayat 12 surah An-Nisa, yang menjelaskan bahagian-bahagian pembahagian daripada harta pusaka, berapa bahagian masing-masing daripada ahli waris yang ada. Yang baik daripada Allah, segala yang kurang daripada saya. Mudah-mudahan ayat-ayat Allah Ta'ala ni dapat menjadi petunjuk kepada kita dan kita amalkan dalam kehidupan. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.